Assalamualaikum. Atifah dah ready ke? Ya, Doktor, dah ready dah. Okey. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. kita mulakan? Boleh? Boleh cikgu. Syami? Dah boleh teruskan ke? Boleh start dah. Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua? Rasa segar lagi tak petang ni? Kalau tak segar tu, sini tepuk-tepuk pipi macam ni. Boleh segar sikit. Okey. Salam Sekarang Syami. ni kami daripada grup 2 akan membentangkan mengenai School Based Assessment atau dalam short formnya adalah SBA. Atau dalam short formnya ialah SBA. Okey. Kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Nuri Syami atau boleh panggil Nims. Kemudian kita ada Atifah dan juga Izzati. Okey. Untuk pengetahuan semua, School Based Assessment ni atau SBA ni dalam bahasa Melayu dia adalah pentaksiran berasaskan sekolah ataupun lebih dikenali sebagai PBS. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, terdapat hari ini kami akan cerita ada 5 perkara yang kami akan kongsi iaitu pertama adalah pengenalan kepada SBA, kedua ialah konsep SBA, ketiga adalah ciri-ciri SBA, keempat ialah 4 komponen yang ada dalam SBA, kelima ialah kekuatan dan kelemahan SBA. Baiklah, pengenalannya. Mengapa pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS diperkenalkan? Mengapa? Okey, pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan kerana secara umumnya
Sistem pentadsiran di Malaysia lebih menjurus kepada bentuk peperiksaan awam macam SPM dan juga UPSR. Sistem pentadsiran yang berasaskan peperiksaan awam ini bersifat sumatif. Kita tahu apa itu pentadsiran bersifat sumatif dan juga formatif. Okey, jadi SPM dan juga UPSR adalah bersifat sumatif. Okey, oleh demikian pencapaian murid tidak dapat dilihat secara menyeluruh dan lebih efektif. Maka perbincangan telah menemui kata putus di mana Jemaah Menteri bersetuju untuk membuat penambahbaikan kedua peperiksaan awam di Malaysia iaitu ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan juga peperiksaan menengah rendah iaitu PMR ataupun sekarang dikenali sebagai PT3, di mana mereka akan memasukkan konsep-konsep PBS. Baiklah, seterusnya. Baiklah, ini adalah konsep PBS. PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif iaitu pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran yang berlangsung seperti kuis, dan sumatif iaitu pentaksiran yang dijalankan di akhir suatu unit pembelajaran seperti peperiksaan akhir tahun yang berasaskan sekolah seperti peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan PMR. Baiklah, seterusnya. Seterusnya, kita akan lihat kepada ciri-ciri PBS. PBS mempunyai 4 ciri iaitu pertama ialah ciri holistik, kedua ialah fleksibel, ketiga ialah merujuk kepada standard dan keempat ciri yang seimbang. Baiklah, kita lihat kepada ciri yang pertama iaitu holistik. Baiklah, holistik kalau dari segi etimologi bermaksud menyeluruh, manakala dalam bahasa Inggeris bermaksud balanced, integrated and sustainable. Ia mampu memberi keputusan tentang keseluruhan pencapaian pengetahuan dan kemahiran murid. Guru boleh menggunakan standard prestasi PBS yang dilengkapi dengan sistem band 1 hingga band 6. Dengan itu, guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang diajar dan juga menyediakan kaedah pentaksiran semasa peringkat pelaksanaan. Oleh itu, dalam pemantauan guru dapat mengetahui apa yang akan dapat dicapai dalam pendidikan murid dan apa yang akan ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. Baiklah, kedua ialah fleksibel. Fleksibel, PBS dikatakan fleksibel kerana pentaksiran adalah dalam sifat yang pelbagai dan mengikut kesediaan murid untuk belajar. Murid akan diajar mengikut perancangan guru yang di mana guru juga mengikut dokumen standard kurikulum. Guru boleh menyampaikan pelajaran mengikut kreativiti Syami, bagi meningkatkan tumpuan murid. Ya saya. Ya. Boleh dengar tak? Hello? Clear. boleh. Saya boleh. Tapi siapa panggil ni tadi? Okey. Boleh baca? Tadi dengar sekat-sekat. Orang lain okey lah. Baik kepada fleksibel. Balik
kepada fleksibel. Tak habis lagi. Kata atas. Buka fleksibel. Okey, kita mula balik Okey, PBS dikatakan fleksibel kerana pentaksiran adalah pelbagai dan mengikut kesediaan murid untuk belajar. Murid akan diajar mengikut perancangan guru yang di mana guru juga akan mengikut dokumen standard kurikulum. Pelajaran mengikut kreativiti bagi mendapatkan tupuan murid secara formal ataupun tidak formal. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan kaedah pemerhatian dengan menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat. Dengan itu boleh merujuk kepada, guru boleh merujuk kepada dokumen standard prestasi untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan evidence yang dikemukakan oleh murid sama ada dalam bentuk produk, proses atau diri murid itu sendiri. Okey, kemudian kita teruskan kepada merujuk standard. Okay. PBS dia menggunakan standard prestasi untuk mendapatkan keputusan perkembangan murid dalam pelajaran. Proses ini dapat menyatakan sejauh mana kefahaman murid dan penguasaannya dalam subjek-subjek yang tertentu. Kerangka standard prestasi diletakkan dalam kategori mengikut band iaitu daripada band 1 hingga ke band 6. Dia disusun mengikut hierarki yang disertakan bersama deskriptor. Jangan risau kerana band sebentar lagi rakan saya akan tunjuk hierarki yang disertakan bersama deskriptor. Okey, boleh teruskan? Baiklah, yang keempat ialah seimbang. Okey, PBS dikatakan seimbang kerana ia mentaksir kedua-dua bidang iaitu bidang akademik dan juga bukan akademik. Okey, daripada aspek akademik, ia dapat membantu sekolah untuk dia terdapat pentaksiran sekolah dan juga pentaksiran pusat di mana pentaksiran sekolah dilaksanakan secara formatif dan juga sumatif. Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pembelajaran dan pengajaran seperti kuis dan aktiviti yang dijalankan dalam kelas dan juga manakala pentaksiran sumatif pula dijalankan pada akhir bab pembelajaran ataupun semester ataupun hujung tahun seperti SPM, peperiksaan akhir tahun dan sebagainya. Yang kedua ialah daripada aspek bukan akademik, pentaksiran melalui penyertaan, penglibatan, pencapaian murid dalam aktiviti kurikulum dan juga ekstrakurikulum. Aktiviti kurikulum tu macam biasalah, macam aktiviti unit, uniform, taekwondo, memanah dan sebagainya. Manakala ekstrakurikulum berhubungan seperti kelab-kelab, kelab-kelab pencinta alam, kelab-kelab sukan ataupun bicara berirama dan pidato dan sebagainya. Di samping itu, bagi bukan akademik juga, dia dapat mengukur kebolehan, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid diukur di peringkat sekolah ataupun di peringkat pusat. Okey, boleh terus ke
slide seterusnya. Baiklah, seperti yang dinyatakan tadi, terdapat 4 komponen pentaksiran berasaskan sekolah. Seperti yang dikatakan tadi, ia terdapat ia ada akademik dan juga bukan akademik. Okey, akademik terdiri daripada pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Pentaksiran sekolah juga dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah, iaitu dipanggil sebagai PBD. Iaitu aktiviti yang kita jalankan di dalam kelas, di dalam bilik darjah itu kita rangkumkan dalam tajuk akademik. Manakala bukan akademik terdiri daripada pentaksiran pendidikan jasmani, sukan dan kurikulum serta pentaksiran psikometrik yang melihat kepada kemampuan pelajar dari aspek bukan akademik tetapi emosi, intelek dan juga kecenderungan pelajar. Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan sesi pembentangan. Silakan Atifah. Terima kasih. Okey, terima kasih Isyami. Assalamualaikum. Sebelum saya mula, saya minta sangat-sangat kalau line tak okey ataupun tak dengar jelas ke apa, minta tolong bagi tahu dekat chat. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan bahagian yang pertama, iaitu akademik. Dua komponen yang pertama. Yang pertama kita ada pentaksiran pusat. Baiklah, pentaksiran pusat ini bermaksud komponen pentaksiran berasaskan sekolah yang merupakan pentaksiran summatif yang setara bagi menilai pencapaian akademik murid. Dan pentaksiran pusat ini mentaksir aspek pengetahuan, kemahiran nilai secara menyeluruh. Dan kalau kita perasan, pentaksiran pusat yang antaranya yang terbaharu, yang sangat kita komen dengar adalah PT3. Baiklah. Untuk prinsip pentaksiran pusat PT3 ini, dia terlibat dua pihak tau. Lembaga peperiksaan dan juga pihak sekolah. Maksudnya kedua-dua pihak ini akan berganding bahu untuk menyiapkan instrumen kepada pelajar yang akan ambil pentaksiran PT3. Jadi, apa tugas lembaga peperiksaan akan buat? Baiklah, prinsip pentaksiran pusat PT3 untuk lembaga peperiksaan ini mereka akan menyediakan item. Item apa yang hendak disoalkan? Berapa item yang akan dipersoalkan kepada pelajar yang akan pelajar ambil untuk dinilai? Yang kedua, jadual spesifikasi ujian. Yang ketiga, format instrumen. Format instrumen ini adalah bagaimana guru-guru akan rujuk untuk bagi instrumen kepada pelajar. Ada format-format yang tertentu. Maksud dia tak boleh suka-suka hati soalan yang dikeluarkan lah. Yang keempat adalah jadual penggradan, panduan pemasangan instrumen, panduan perskoran item, peraturan pentadbiran dan juga format pelaporan PT3. Okey, manakala pihak sekolah pula, mereka akan menyediakan beberapa perkara yang lain bagi memastikan peperiksaan PT3 akan berjalan dengan lancar. Pihak sekolah akan menyediakan instrumen. Macam tadi kita tengok, lembaga pengarah mereka akan sediakan format instrumen. Jadi, dengan adanya format yang lembaga pengarah sediakan, pihak sekolah akan sediakan instrumen tersebut. Kemudian, pihak sekolah juga akan mentadbir instrumen tersebut. Okey, apa maksud mentadbir instrumen? Maksud dia, semua terletak kepada pihak sekolah untuk jalankan peperiksaan itu pada hari apa, berapa hari. Semua terletak kepada pihak sekolah itu sendiri. Maksud dia, mungkin sekolah ini tak sama dengan sekolah lain, tetapi exam tu sama. Maksud dia macam dari segi hari, secara one shot sahaja PT3 tu akan berjalan, itu bergantung kepada sekolah tersebut. Yang ketiga adalah memeriksa skrip jawapan. Jadi pihak sekolah, mereka akan periksa skrip jawapan yang telah pun disediakan kepada yang telah pun dijawab oleh pelajar. Yang keempat, mengeluarkan pelaporan. Jadi pihak sekolah akan mengeluarkan result pelajar lah selepas pelajar dah selesai menjawab PT3. Senang cakap bahasa yang mudah, sekolah akan keluarkan slip exam PT3 tu. Baiklah, jenis instrumen pentaksiran PT3, kita ada 8 jenis. Ujian bertulis. Ujian bertulis ni ujian biasalah yang akan diambil oleh bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Peperiksaan lain juga, paper lain pun ada juga ujian bertulis. Dan semestinya kalau kita tahu macam PT3, ujian bertulis sememangnya sepenuhnya objektif. Subjektif. Baiklah, yang kedua adalah ujian lisan.
Ujian lisan ni terbahagi kepada dua, ujian bertutur dan juga ujian mendengar. Apa yang bagusnya pentaksiran berasaskan sekolah yang baru ni adalah mereka tidak 100% merujuk kepada ujian bertulis. Maksudnya kita rujuk juga ujian bertutur dengan ujian mendengar. Kita nak tengok kemampuan pelajar tu untuk bertutur dan juga mendengar, untuk berkomunikasi. Bukan sekadar mereka mampu untuk tulis, untuk jawab ujian lisan, ujian bertulis semata-mata. Okey? Manakala tugasan bertulis pula boleh berangkumi bentuk objektif ataupun subjektif, dan selalunya tugasan ini memerlukan murid untuk memberikan respon secara bertulis dalam bentuk objektif ataupun subjektif. Baiklah, yang kelima adalah persembahan. Baiklah, tugasan persembahan ini adalah bermaksud apabila pelajar diminta untuk buat simulasi ataupun diminta untuk pamerkan kemahiran ataupun sikap secara lisan dan aspek bukan lisan. Maksudnya mereka mampu untuk persembahkan perkara tersebut. Yang keenam adalah demonstrasi. Maksud dia pelajar itu dia boleh tunjukkan cara untuk melakukan sesuatu aktiviti itu dan memberi kefahaman kepada orang lain pula lagi. Kajian lapangan. Okey, kajian lapangan ni saya rasa semua kita pernah hadapi, di mana bila kita ambil PT3 masa Form 3 dulu, kita ada ambil subjek geografi dan kita diminta untuk membuat kajian di luar bilik darjah. Maksudnya kita perlu dapatkan data di luar bilik darjah, dan data yang kita dapat tu kita perlu buat laporan terhadap data yang kita dapat tu. Yang tu bermaksud kajian lapangan. Jadi perkara ini mencabar pelajar. Maksudnya pelajar bukan sahaja akan belajar di dalam kelas, duduk, lepas tu balik rumah. Tak. Mereka akan kena keluar, kena interaksi dengan orang lain untuk dapatkan data. Dia macam mencabar sikit untuk para pelajar, tapi bagi banyak pengalaman lah sebenarnya. Jadi yang ke-8 adalah kajian kes. Kajian kes ni bermaksud murid akan diberikan satu data dan mereka perlu buat laporan berdasarkan data yang telah diberi. Baiklah, kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Komponen kedua akademik. Kita ada pentaksiran sekolah. Tadi pentaksiran pusat. Ini pentaksiran sekolah. Pentaksiran sekolah ataupun dikenali juga sebagai PBD bermaksud pentaksiran bilik darjah. Maksudnya pihak sekolah akan, maksud dia guru akan melakukan PBD ini secara berterusan semasa sesi PDP berlangsung. Maksud dia bukan sahaja pelajar ni akan hadapi exam yang besar nanti, tapi setiap hari pada waktu topik mengajar setiap hari tu mereka akan melalui ujian-ujian ringkas untuk pentaksiran sekolah ini. Jadi kita tengok sikit definisi penerangan tentang pentaksiran sekolah. Sekejap line slow. Tak apalah, tak nak buang masa, saya teruskan saja dengan pentaksiran sekolah PBD ini. Okey, prinsip pentaksiran sekolah PBD ini macam saya cakap tadi, dia memang akan berlangsung secara berterusan dalam PDP. Dan konsep PBD ini dia merupakan satu proses yang berterusan dalam PDP, dan dia bukanlah bertujuan untuk kita membandingkan pencapaian murid dalam kelas itu, tetapi bertujuan untuk kita ambil tindakan susulan. Kalau kita tengok dari awal lagi pelajar ni kita dah nampak dia lemah kepada bahagian-bahagian tertentu dalam topik tu, kita dah boleh detect dah masa PDP tu juga. Macam itulah, itu fungsi sebagai PBD ni sebenarnya. Baiklah, prinsip pentaksiran sekolah ini dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya. Jadi macam pentaksiran pusat tadi melibatkan dua pihak, lembaga peperiksaan dan juga sekolah. Tetapi PBD ini sememangnya sepenuhnya pihak sekolah yang sediakan, bermula daripada pembinaan item, instrumen sampailah pelaporan. Jadi ada dua fungsi prinsip pentaksiran sekolah ini. Yang pertama adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Yang kedua adalah pentaksiran sebagai pembelajaran. Pentaksiran untuk pembelajaran ini dia adalah pentaksiran formatif, dan pentaksiran ini adalah bertujuan untuk tengok
sebagai contohlah pentaksiran untuk pembelajaran. Kita nak tengok apa yang pelajar dapat dan apa masalah yang kita boleh kenal pasti. Pentaksiran untuk pembelajaran ni juga dikenali sebagai pentaksiran diagnostik. Okey. Yang kedua, fungsi yang kedua pentaksiran sekolah ini adalah pentaksiran sebagai pembelajaran. Pentaksiran sebagai pembelajaran ni di mana kita minta murid untuk buat refleksi. Jadi mungkin dalam kelas kita minta kita akan pick nama. Sebagai contoh, saya panggil Firdaus, tolong jawab soalan saya sebagai contoh. Dan saya minta dia bagi refleksi apa yang dia dapat daripada topik yang telah diajarkan tadi. Okey, dan ada dua jenis pentaksiran di bawah pentaksiran sebagai pembelajaran ini. Yang pertama adalah pentaksiran kendiri di mana pelajar akan mentaksir pencapaian yang dia akan menilai pencapaian diri dia sendiri. Yang kedua adalah pentaksiran rakan sebaya di mana kita minta pelajar kita untuk bekerja dalam kumpulan. Ciri-ciri PBD ialah dirancang oleh guru. Macam saya cakap tadi, guru sendiri yang akan nilai pelajar dia, guru sendiri yang akan rancang PBD ni macam mana, instrumen apa yang dia nak gunakan. Bersistem bermaksud ada sistem yang terancang apabila guru nak jalankan PDP. Maksud contoh mereka kena rancang, kena tentukan instrumen, kena ambil tindakan susulan, lepas tu berbentuk formatif dan summatif, pelbagai kaedah. Maksud dia ada pelbagai kaedah lah yang guru boleh buat. Pemerhatian ke, penulisan ke, lisan ke, macam mana pun tak apa. And then menekankan perkembangan individu, membolehkan tindakan susulan, menggalakkan pentaksiran kendiri dan rakan sebaya macam saya cakap tadi. Okey. Kita pergi kepada bahagian jenis instrumen untuk PBD. Okey, kita ada pemerhatian, soal jawab, instrumen bertulis objektif atau subjektif, lembaran kerja, amali, kuis, tugasan rumah, penilaian rakan sebaya, buku skrip, simulasi ataupun portfolio. Jadi untuk PBD ini guru boleh buat apa-apa jenis instrumen untuk bagi kepada pelajar di akhir pengajaran pada hari tersebut. Sebagai contoh nak bagi kuis ringkas ataupun nak buat pemerhatian, nak tengok macam mana pelajar tu capai ke tak objektif tu, kita boleh pick nama macam saya cakap tadi, minta dia bagi refleksi. Dan ataupun kita boleh minta dia buat buku skrip. Okey, sekarang kita tengok pentaksiran rujukan standard. Jadi apa yang bagusnya PBD ni adalah kita ada panduan perkembangan pembelajaran murid. Okey, pentaksiran rujukan standard ini bermaksud pihak sekolah mereka akan dapat panduan perkembangan pembelajaran murid. Dan bila mereka dapat panduan ni, mereka tidak akan boleh suka-suka hati untuk bagi markah kepada pelajar. Dia kena ikut format dan juga standard prestasi yang telah ditentukan. Jadi pentaksiran rujukan standard ni dia sama seperti rujukan kriteria. Maksud dia ada kriteria-kriteria tertentu yang pelajar perlu capai untuk mereka dapatkan band-band yang mereka inginkan. Band-band tertentu. Macam band 1 rendah, band 6. Contoh pelajar tu nak dapat band 6, ada kriteria yang mereka kena capai. Okay. So kat sini saya akan tunjukkan contoh pentaksiran rujukan standard. Okey, ini contoh panduan pemarkahan untuk format PAJSK. Sebagai contoh, kalau untuk bahagian segak, ada komponen untuk bahagian PAJSK, ada 3 komponen. Segak, kurikulum, extra kurikulum. Jadi dia ada bahagian yang perlu pelajar buat untuk capai dan untuk dapat pemarkahan untuk bahagian tersebut. Okey. Dan sekarang kita tengok pernyataan standard prestasi. Okey, pernyataan kita cakap tadi kan band 1, band 6 yang Isyamin cakap tadi. Okey, band ni bermaksud satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki. Macam tadi Isyamin cakap lah, ada hierarki dia daripada 1 rendah sampai 6 makin tinggi. Lepas tu deskriptor pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. Jadi bila band 1, okey, apa deskriptor dia? Macam tu. Saya tunjuk contoh band dan juga deskriptor. Okey,
Tengok macam band 1 ni murid tahu perkara asas. Bila band 2 mereka boleh faham. Bila band 3 mereka boleh guna pengetahuan mereka tu untuk sesuatu situasi. Jadi makin tinggi band tu makin ada deskriptor dia ikut kriteria yang makin lagi mencabar dan makin lagi menunjuk nak tengok kemahiran pelajar tu. Baiklah, seterusnya kategori standard prestasi kita ada 3. Okey, kategori standard prestasi kita ada 3. Yang pertama adalah standard kandungan. Standard kandungan ni, okay, bila dalam satu subjek tu, guru akan ada satu kertas ni, di mana dalam satu tabel tu akan ada standard kandungan. Standard kandungan akan ada standard kandungan, standard prestasi yang akan menunjukkan spesifik pasal pembelajaran pada hari tersebut. Okay. Dan untuk standard untuk standard pembelajaran ada kriteria-kriteria dan indikator yang tertentu untuk ukur setiap standard kandungan yang tadi. Sekejap lagi saya ada sediakan contoh standard prestasi yang awak semua boleh tengok. Okey. Standard prestasi macam tadilah, satu set kriteria umum untuk tunjuk tahap penguasaan murid. Okey, ini contoh. Okey. Nampak tak? Okey. Contoh satu subjek tu, untuk standard kandungan pada hari ni mereka belajar pasal bumi. Jadi standard pembelajaran tu tengok apa yang murid boleh capai. Apa yang kita nak murid tu boleh buat, boleh capai untuk topik tu pada hari tersebut. And then standard prestasi ada tahap-tahap penguasaan dia. Jadi adalah catatan dekat tepi tu, guru akan tunjuk. Guru akan tulis apa yang catatan aktiviti yang mereka akan buat pada hari tu. Jadi dia lebih teratur. Okey, yang seterusnya adalah bukan akademik, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK. Okey, PAJSK ni semua ada 4 bahagian pentaksiran segak. Pentaksiran segak ni adalah aktiviti fizikal yang di mana kita minta pelajar untuk buat aktiviti naik turun bangku, tekan tubir, ringkuk tubir separa, jangkauan melunjur. Kita nak tengok skor yang pelajar boleh buat dalam satu tempoh minit masa yang tertentu. Kalau anda semua ingat dulu masa kita ambil pentaksiran segak, kita buat, kita minta kawan catatkan. Okey, berapa banyak aku boleh buat dalam 1 minit ni sebagai contoh. Kalau anda semua masih ingat lah. Lepas tu, konstruk yang diukur dalam pentaksiran segak ni, kita ada perkembangan fizikal murid, kecergasan dan juga senaman. Komponen yang seterusnya adalah BMI, pentaksiran BMI di mana kita nak tengok ketinggian pelajar pentaksiran kurikulum, pentaksiran ekstra mana kita hargai pencapaian pelajar yang pelajar buat di luar sekolah. Maksudnya pelajar masuk apa-apa sukarela, aktiviti sukarelawan ke ataupun apa-apa pertandingan di luar sekolah dan mereka akan dapat merit dengan benda tu. Yang tu yang dimaksud dengan pentaksiran ekstra kurikulum. Dan nilam pun termasuk di maka diukur ni dia dapat 10 markah. Kita akan ukur sukan dan kurikulum yang ditetapkan oleh KPM. Dan yang ni lah yang dimaksudkan dengan apabila kita dulu masa kita sekolah kita kena masuk 3 benda kan. Unit badan beruniform, kelab persatuan dan sukan. Dan 3 perkara ini sebenarnya nak bagi seiring, nak bagi semua pelajar masuk juga dan dapat capai satu murid, konsep satu murid, satu sukan itu sebenarnya. Bayangkan kalau Kementerian Pendidikan kita tak buat macam ni. Maksudnya mungkin ada pelajar yang tak nak langsung join dengan sukan. Jadi bila buat macam ni, terpaksa jugalah masuk sekurang-kurangnya satu sukan. Okey, baiklah, seterusnya Izzati akan menerangkan mengenai pentaksiran psikometrik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan berkaitan dengan bukan pendidikan. Okey, harap semua masih lagi segar. Okey, pentaksiran psikometri ini adalah satu orang kata pentaksiran yang terbahagi kepada dua, iaitu aptitude dan juga personality. Pentaksiran psikometri ini adalah di mana adalah satu ujian personality, ialah instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang khasiat unik setiap murid. Dan di mana ujian ini terbahagi kepada dua, iaitu inventory trait personality dan inventory minat kerjaya. Latifah. Aptitude pula adalah berkenaan dengan mengenal pasti potensi murid pada peringkat umur tertentu. Yang kedua adalah untuk membantu guru sendiri mengenal pasti strategi, kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan lagi suasana pembelajaran yang berkesan. Yang ketiga adalah untuk membantu murid mengenal pasti potensi diri. Dan yang terakhir adalah untuk meramal kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya. Aptitude am adalah berkenaan dengan kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Manakala aptitude khusus pula adalah untuk mengenal pasti potensi pada peringkat umur tertentu. Dan aptitude khusus ni terbahagi kepada 8. Yang pertama ialah verbal linguistic. Verbal linguistic ni adalah di mana keupayaan seseorang individu itu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respon dalam bentuk set komunikasi. Manakala visual ruang verbal, bukan verbal, adalah berkenaan dengan keupayaan seseorang individu itu menganggar dan menginterpretasi ruang. Yang ketiga adalah berkenaan logik matematik. Di mana keupayaan seseorang individu itu dia mampu nak menggunakan nombor dalam kehidupan seharian dalam membuat penyelesaian secara logik. Manakala muzik pula adalah berkenaan dengan keupayaan seseorang individu itu menghargai, menghayati dan mengubah muzik. Yang kelima adalah berkenaan dengan kinestetik, iaitu kecergasan jasmani, di mana keupayaan seseorang individu itu dah mampu untuk mengawal dan memahami pergerakan tubuh mereka itu sendiri. Yang keenam adalah interpersonal. Interpersonal ini adalah cergas sosial, di mana seseorang individu itu mampu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Manakala intrapersonal pula adalah cerdaskan diri adalah keupayaan seseorang individu itu dalam memahami, menilai kekuatan dan kelemahan diri diorang. Yang terakhir adalah existential, iaitu cerdas kewujudan, di mana seseorang individu ini akan lebih peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal berkaitan kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. Seterusnya adalah trait personality. Ujian personality adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat. Okey, trait. Okey, konstruk yang diukur adalah 10 perkara. Yang pertama adalah intelektual. Di mana intelektual ini adalah individu yang berminat kepada aktiviti yang orang kata memberikan cabaran dari segi intelektual, dan mereka ni lebih mementingkan aktiviti yang berbentuk kognitif dan ilmiah. Manakala kreatif ini adalah seseorang individu yang berkebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan idea baru dan asli. Yang ketiga adalah menolong, di mana individu ini dia suka menunjukkan atau meluahkan rasa simpati, kasih sayang dalam memberi bantuan kepada orang lain. Yang keempat adalah extrovert. Extrovert ini di mana individu ini lebih suka dikelilingi oleh orang-orang ramai dan suka berinteraksi dengan orang-orang ramai lah. Yang kelima adalah analytical. Analytical ni sebenarnya adalah individu yang sangat sensitif kepada persekitaran, dan diorang ni lebih suka membuat pemerhatian dan menganalisis sesuatu perkara sebelum mereka membuat keputusan. Yang keenam adalah struktur. Struktur ini lebih kepada individu yang suka kepada kekemasan, kebersihan serta perkara-perkara yang orang kata berstruktur dan berulang-ulang. Yang ketujuh adalah resilient. Resilient ini adalah orang kata
individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan dan menyelesaikan semua tugasan yang diorang ada. Yang ke-8 adalah berkenaan dengan kritik diri. Kritik diri ini adalah individu yang tidak stabil dan dari segi emosi dan psikologi. Dan mereka selalu beranggapan bahawa orang lain adalah lebih baik daripada diri mereka. Manakala autonomi adalah individu yang lebih sukakan kebebasan dalam tindakan dan dapat mengawal serta menentukan aktiviti harian mereka. Yang terakhir adalah berkenaan dengan agresif. Agresif ini lebih kepada individu yang terlalu orang kata kritikal terhadap orang lain dan tegas. Dan dalam masa yang sama, diorang juga tak menghiraukan perasaan orang lain untuk mencapai matlamat diri mereka. Manakala minat kerjaya pula terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah realistik, membuat. Realistik ini di mana persekitaran pekerjaan yang diorang perlukan adalah pada kemahiran praktikal dan mekanikal. Dan mereka ni suka bekerja dengan objek. Contoh pekerjaan yang kita boleh lihat seperti jurutera dan jurubina. Yang kedua adalah berkenaan dengan investigatif iaitu memikir. Di mana minat ke arah ini adalah persekitaran yang pekerjaan yang lebih memerlukan ke arah kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual. Dan contoh pekerjaan yang sesuai seperti pegawai perubatan, ahli farmasi dan ahli psikiatrik. Yang ketiga adalah artistik, di mana persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, bebas serta kreatif. Contoh pekerjaan yang sesuai bagi artistik ialah arkitek, penulis seni kreatif serta artis. Yang keempat adalah konvensional, iaitu mengurus. Konvensional adalah di mana persekitaran pekerjaan mereka ni agak berstruktur dan teratur serta banyak melibatkan data dan nombor. Contoh pekerjaan seperti kerani, setiausaha dan penyimpan kira-kira. Yang terakhir adalah enterprising iaitu memujuk. Di mana persekitaran pekerja yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan. Contoh pekerjaan yang sesuai adalah seperti usahawan, pengarah syarikat dan eksekutif. Seterusnya kita masuk berkaitan dengan kelemahan dan kebaikan PBS. Okey, apabila kita kata berkaitan PBS ni sudah tentu ada berkaitan dengan kebaikan dia. Yang pertama adalah murid itu akan dinilai secara adil. Di mana murid akan dinilai mengikut keupayaan mereka itu sendiri, kebolehan, bakat dan kemahiran. Dan murid ini dinilai mengikut struktur-struktur yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Yang kedua adalah berkaitan guru mudah untuk merujuk pencapaian murid, di mana data-data PBS itu disimpan dalam sistem yang khas untuk PBS itu sendiri, dan apabila guru ingin membuka data-data tersebut maka mudahlah untuk mendapatkan maklumatnya. Dan guru juga tak lagi perlu nak membelik fail-fail yang tersimpan data-data murid yang sebelum ini direkodkan. Yang terakhir adalah untuk dapat melihat pertumbuhan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Senang cerita adalah berkaitan melihat perkembangan murid dalam pembelajaran pengajaran lah. Di mana PBS ini guru itu sendiri dapat melihat di mana tahap keberkesanan pengajaran mereka kepada murid-murid. Dan seperti yang Atifah terangkan, di mana PBS ini adanya sistem band, di mana band 1 adalah band yang paling orang kata pengetahuan asas yang paling sedikit lah. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan kelemahan, di mana PBS ini secara tidak langsung dia membebankan para guru. Seperti yang kita ketahui, guru juga banyak kerja yang perlu diselesaikan dan terpaksa untuk mengejar silibus pengajaran. Apabila adanya PBS ini secara tak langsung akan menambahkan kerja untuk merekod pencapaian dan penilaian yang dilakukan lah. Yang kedua kelemahannya adalah berkenaan amalan birokrasi pentaksiran. Di mana
guru pada secara amnya akan memberi grade yang baik kepada pelajar supaya ianya akan mendorong untuk mengisi dan markah yang diberikan adalah lebih baik. Dan ini adalah sebagai memudahkan pegawai pendidikan untuk membuat pemeriksaan dan pemantauan, tetapi secara bertulis iaitu memeriksa laporan-laporan yang telah difailkan. Yang ketiga adalah ketidakyakinan guru dalam membuat tafsiran. Di mana guru-guru telah mengikut kursus tetapi kebanyakan guru-guru ini kurang yakin dalam menafsir para murid. Adanya kekurangan pengetahuan, kemahiran dan sumber material telah menambahkan lagi ketidakyakinan mereka dalam membuat penafsiran. So pada orang kata kesimpulannya PBS ni baik tetapi banyak orang kata kelemahan dan juga kebaikan dia juga. Kebaikan dan juga kelemahan dia. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dan sebagainya. Kalau ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp lah, lagi clear kot. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kumpulan NIMS, Atifah dengan Izzati tentang pentadbiran berasaskan sekolah, dan juga sebelum tu kumpulan Icha, Zana dan juga Farah. Tengok dua cara pembentangan. Satu, mereka sediakan YouTube. Sebenarnya grup PBS juga dah sediakan video kan tak salah, tapi sebabkan saya bagi maklum balas last minute pertambahan semua, mereka buat melalui Webex. Jadi ada contingency plan. Tahniah kedua-dua kumpulan. This is great. Sebabnya pertama interaksi WhatsApp, kita tengok ada rakan-rakan walaupun kita kita tak bentang live maksudnya synchronously, masih lagi kawan-kawan ada bagi penglibatan aktif. Tahniah grup Icha, grup Farah dan Zana. Sebenarnya PBS dengan pentadsiran alternatif ataupun pentadsiran abad 21 lah, dia punya ideanya sama, lebih kurang sama. Maksudnya kita nak sejajar balik dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita, nak menekankan perkembangan holistik dan juga inilah kemahiran berfikir aras tinggi, kritis kreatif yang menjadikan kita bersedialah untuk sekarang ni kita kata humanizing education, nak kembali kepada memanusiakan pendidikan yang sepatutnya. Pendidikan memang itulah hasratnya, memanusiakan daripada dulu lagi sepatutnya, tapi disebabkan kita dah terlalu fokus kepada ujian bertulis, pentadsiran standard, markah, grade, ranking, jadi tersasar sedikit sebanyak tersasar. Okey, jadi kita dapat lihat perkembangan yang kita lihat abad 21 ni dah banyak. Sekarang COVID, semua orang tak perasan. Dulu kita cakap pasal future ready ataupun flexible assessment ni mungkin 5 tahun lagi. Kita tak cadang 2019, 2020 tengah terkirakan nak buat 2021. Alhamdulillah, so far so good. We get the hang of it lah, ala bisa tegar biasa. Okay, jadi sekarang abad ke-21 tak semestinya pentadsiran alternatif, tak semestinya ada teknologi, tapi bila kita terpaksa terpaksa berjauhan, teknologi itu jadikan satu alat, jadi gunakan sebaik mungkin lah. Itu yang kita nak tekankan di sini. Dan ingat ianya perlu sejajar dengan hasrat FPK. FPK tu dah lama abad ke-20, bukan abad ke-20 lah, abad ke-21 juga, tapi tahun 1989 kot dia punya dari segi laporan Rahman Talib and everything. Ingatkan kelas kelas falsafah. Anda ambil kan masa semester 1-2 insyaAllah. Okay, jadi bakal-bakal guru, saya doakan anda semua dapat faham rohnya. Agak terbeban sebabnya kita tak biasa lagi, sebab sistem masih belum ready, internet kita masih belum ready, MCMC masih tengah buat. MCMC tu kita punya Malaysian Communication Multimedia Council kot, tak ingat di Cyberjaya tu kan. Mereka pun tengah lagi
berusaha lah nak meningkatkan jaringan internet semua. Cuma kita ada alternatif insyaAllah. Tak boleh buat pakai Webex, kita buat pakai YouTube. Tak boleh buat pakai tu, kita buat pakai WhatsApp. Okay, jadi anda semua memang generasi dia orang kata next gen. Okay, next gen semua. Saya doakan anda semua fleksibel, kuat semangat, lagi mencabar. Makin ke depan makin mencabar, anak-anak murid lagi mencabar. Tapi alhamdulillah saya dapat anak-anak murid yang hebat macam anda. Okay, saya janji nak bagi assessment spec ada sikit lagi. Biasalah saya akan bagi, saya tak puas hati kalau saya bagi sikit-sikit, saya nak bagi semua supaya dapat idea menyeluruh, dan kalau ada masalah semua dah ada di situ dan saya akan tackle balik based on dokumen yang saya akan bagi tu. Jadi hang in there, saya cuba. InsyaAllah hari Rabu ada satu lagi pembentangan tentang learning outcome. Yang lepas ni it's gonna getting more serious lah. Yang ni dah serious, yang ni just macam kita warm up lah. Okay, masih serious sudah ada, cuma kita still warm up. Selamat berpuasa juga saya ucapkan kepada semua. Kita tak ada non-Muslim saya rasa kan, tapi saya still cakap salam sejahtera sebabnya dah terbiasa. Jadi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga yang duduk dengan family tu dapat sambut dengan meriah lah, insyaAllah. Dapat beribadat dengan baik dan dalam keadaan selamat. Yang di UUM jaga diri juga. Okay, hang in there. Let me know if you want to go buka puasa together. Okay, Assalamualaikum. I'm gonna share the scan QR code, kemudian boleh leave. Saya nak kena ke office, saya kena jumpa tak tahu apa kena panggil tadi. Okay, jadi dah habis boleh keluar ya. Dan saya akan share Webex punya recording pada semua. Ada apa-apa soalan tanya dalam grup WhatsApp. Good job both of them. Tadi saya ada screenshot tapi saya tersalah hantar ke Atifah. Okay, ada yang sebab tadi Wani dengan siapa yang tak dapat join. Okay, jangan risau. Here you go. Kita scan QR code. Siapa yang dah scan, siapa yang tak boleh scan sekejap lagi saya add manually. Jangan risau ya. Tadi saya dah tahu dah siapa yang tak join. Jeha, kenapa Jeha kat hospital? I'm so sorry. Salam takziah. I'm not sure whether you're sick or apa dia. Adam. Oh, dah dengan Fiza selalu tak puasa penuh ke? Ai, tak boleh buat fitnah tu. Minta maaf cepat. Okay. Okay, I have to go. Just scan the QR code. Okay. Assalamualaikum guys. Oh, I'm so sorry Tok Jeha sakit. Okay. Mari kita doakan semoga berkat nak Ramadan ni Tok Jeha kembali sembuh dan semua orang yang tengah sakit kembali sembuh. InsyaAllah semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kita semua. Assalamualaikum. Jumpa hari Rabu insyaAllah ya. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Selamat berpuasa. Terima kasih doktor.
Terima kasih Doktor.